Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam The Great Pieces. Selamat datang ke Educast at Pieces, sembang apa tu untuk episod hari ini. Saya, Siti Fatimah Abdul Aziz, selaku moderator pada hari ini. Sebelum kita mengupas lebih lanjut topik yang akan kita bicarakan sekejap lagi, eloklah saya memperkenalkan secara ringkas maklumat tentang panel jemputan kita. Puan Nurul Najihah binti Salahuddin berasal daripada Sungai Besar Selangor dan merupakan seorang ahli farmasi komuniti di Farmasi Alpro Sungai Besar. Pengalaman kerja adalah sebagai ahli farmasi komuniti sejak tahun 2020 dan Puan Nurul Najihah merupakan ex-KKM farmasis ya, dan semestinya bidang pengajian adalah dalam bidang farmasi. Selamat datang Puan. Terima kasih Puan Siti Fatimah kerana menjemput saya untuk siri program hari inilah. Jadi latar belakang saya Puan Fatimah pun dah sebutkan. Betul, saya adalah KKM farmasis dan sudah menjadi ahli farmasi berdaftar selama 5 tahun. Masya Allah, hebat orangnya. Baik, hari ini kita akan mendalami satu topik yang sangat penting dan relevan, iaitu halal pharmaceutical. Dalam dunia yang semakin berkembang dan dengan penuh kemajuan teknologi, kesedaran mengenai kepentingan produk halal bukan sahaja terhad kepada produk perkhidmatan makanan dan minuman, ya, tetapi juga merangkumi produk farmaceutical. Sebagai pengguna yang prihatin, kita juga perlu memahami apa yang terkandung dalam ubat-ubatan dan juga produk kesihatan yang kita gunakan. Jadi, Puan, apabila kita bercakap tentang kesihatan dan juga perubatan, perkara pertama yang sering terlintas di fikiran kita, keberkesanan ubat-ubatan. Betul ya Puan? Tapi bagi mereka yang mengutamakan prinsip halal, ada persoalan yang lebih mendalam. Ya, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan farmaceutical halal? Boleh Puan terangkan? Okey, baik. Jadi kalau farmaceutical halal ni actually adalah ubat-ubatan dan produk kesihatan yang seperti kita tahulah, seperti suplemen, makanan tradisional, even herba, ubat-ubatan herba pun actually kita panggil sebagai produk farmaceutical lah. Bila kita cakap pasal farmaceutical halal, kita kena pastikan produk-produk tadi, ubat, suplemen dan makanan tradisional tu adalah bebas dari sebarang bahan-bahan yang tidak halal seperti alkohol dan juga khinzir lah. Dan masa sama bila kita cakap pasal halal ni, actually perlulah pastikan yang produk tersebut adalah dalam keadaan suci pembuatannya daripada bahan-bahan tercemar. Maksudnya dalam bidang farmaceutical ni perlu ada juga konsep halalan thayyiban lah. Ya Puan ya? Puan. Maksudnya produk tersebut adalah halal dari segi bahannya dan juga selamat serta suci untuk digunakan dan juga dimakan. Begitu ya Puan? Baik, okey. Dalam dunia farmaceutical, memastikan keberkesanan dan keselamatan produk adalah keutamaan. Kan Puan? Namun, apabila kita menambah elemen halal ke dalam persamaan, cabaran akan menjadi lebih kompleks. Jadi, apakah sebenarnya cabaran utama yang dihadapi oleh industri dalam memastikan produk farmaceutical memenuhi standard halal? Jadi, cabaran utama dalam industri farmaceutical ni adalah memastikan setiap bahan, termasuk bahan aktif ubat, termasuk juga excipient, dia punya pengawet ke, dia punya binding agent ke apa, adalah dalam sumber yang halal. Ini melibatkan juga dari segi fasiliti pembuatan. Fasiliti pembuatan juga haruslah diasingkan untuk elakkan daripada kontaminasi dengan bahan-bahan yang tercemar lah. Kalau saya nak kupas lebih lanjut, macam contohnya ada satu kilang yang saya pernah bekerja intern dulu, waktu tahun 2015 macam tu. So kilang tersebut dalam proses nak minta sedia halal, so mesin-mesin yang pembuatan ubat pun mereka sertu untuk pastikan kualiti dan kepatuhan terhadap halal itu sendiri. Maksudnya mereka mengambil jurusertu profesional kan Puan untuk melakukan prosedur sertu di kilang tersebut. Baik. Jadi dengan globalisasi yang semakin pesat, banyak ubat-ubatan yang kita gunakan pada hari ini diimport dari pelbagai negara. Betul ya Puan? Namun bagi pengguna Muslim, persoalan besar yang timbul ialah bagaimana kita boleh memastikan status halal bagi ubat-ubatan yang diimport. Okey, baik. Kalau produk tu, ubat tu adalah daripada luar negara,
sebelum dia masuk ke pasaran Malaysia, actually kita akan patut pastikanlah kita ada satu badan, kita pun semua tahu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM akan kawal selia produk sebelum masuk ke Malaysia secara sah, adalah perlu mempunyai sijil halal yang diiktiraf oleh JAKIM, dan juga termasuklah dia punya kilang dia, mereka akan audit juga, mereka akan pastikan kilang pun mempunyai sijil halal, bukan sekadar produk sahajalah. Baik. Cuma seperti mana yang kita tahu, di Malaysia tidak ada lagi penguatkuasaan yang mewajibkan semua pengusaha ataupun pengeluar mesti mendapatkan pensijilan halal, iaitu utamanya kepada produk perkhidmatan makanan dan minuman. Berbanding di Indonesia, saya dimaklumkan bahawa semua pengusaha pengeluar perlu mendapatkan pengesahan halal. Baik, jadi dalam dunia farmasutikal, kita sering mendengar tentang kepentingan sijil halal untuk produk makanan. Tetapi bagaimana pula dengan ubat-ubatan? Adakah setiap ubat itu perlu memiliki sijil halal? Atau ada situasi tertentu di mana sijil ini tidak diperlukan? Okey, kalau mengenai ubat-ubatan, terus terang actually tidak diwajibkan untuk setiap ubat mendapat sijil halal. Okey, tetapi sebagai ahli farmasi, kita seharusnya memberi alternatif kepada pengguna Muslim lah. Cuma kadang-kadang ada juga berlaku macam contoh tiada alternatif lain yang sebagus ubat tersebut. So jika tiada alternatif yang sebaik atau sebagus produk tersebut, so kita kena telus dengan kita punya pengguna bahawa ini yang ubat ni yang sesuai untuk dia, tetapi ubat ini mengandungi apa-apa dan sekiranya dia setuju, barulah kita akan macam consent form lah untuk sign. Baik. Jadi kalau kita lihat ya, saya kadang-kadang suka pergi ke farmasi lah, ya, especially kalau anak tak sihat kan. Jadi kalau di sebalik rak-rak ubat yang terdapat di farmasi itu, kita tahu ada individu yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga integriti halal produk, iaitu ahli farmasi seperti mana puan ya. Jadi apakah sebenarnya tanggungjawab dan peranan ahli farmasi dalam memastikan hanya produk yang mematuhi standard halal sahaja berada di farmasi? Bagaimana puan sendiri boleh membantu pengguna untuk buat pilihan bijak dan selamat dalam soal kesihatan dan juga pematuhan syariah? Okey, kalau ini sebagai ahli farmasi, tanggungjawab kita besarlah. Ya. Satunya untuk pastikan produk ubat yang sampai itu adalah mempunyai logo halal, mempunyai sijil halal yang diiktiraf dalam Malaysia dan juga luar negara. Lepas yang kedua, kena pastikan juga setiap produk yang sampai tu dari sumber pembekal yang halal lah sebenarnya. Dan kita terus kena telus terhadap kita punya pengguna lah. Kalau macam puan datang ke farmasi, salah satunya kadang macam contoh sekarang ubat gastrik, puan boleh tengok ini logo halal yang diiktiraf di Malaysia lah. Ini yang dikeluarkan oleh JAKIM. Ini syarikat daripada Malaysia ya? Betul. Baik. Dan logo halalnya adalah daripada JAKIM sendiri. Betul puan. Baik. So itu yang kita lihatlah ya. Bagaimana pula untuk produk yang tidak mempunyai apa-apa logo halal? Okey, jadi untuk produk kadang-kadang memang tak dinafikan, macam suplemen, makanan tradisional, even kadang ubat-ubatan pun dia tak datang dengan logo halal. So tanggungjawab kita sebagai ahli farmasi ni, kita akan tanya pada kita punya pembekal, adakah ada sijil halal tak untuk produk ni. Sekiranya ada pertanyaan daripada kita punya customer, so kita tahu kita boleh tunjukkan sijil halal. Setakat ini pengalaman puan sebagai ahli farmasi, bagaimana pandangan puan kepada pengguna yang masuk? Okey, adakah mereka sangat concern dengan produk halal ataupun sekadar bertanyakan keberkesanan ubat tersebut dan terus membeli? Okey, kalau kita nak kata kita punya pengguna, ikut pengalaman saya, actually pengetahuan untuk farmaceutical halal ni actually masih berkembang lah. Ada yang memang kalau di area kampung ni actually banyak yang partikular terhadap halal, which is bagus lah. Memang itu adalah hak pengguna untuk tahu. Jadi sebenarnya bila ada pengguna yang bertanya tu, kita sangat gembira. Terutama macam warga emas, dia sangat tekankan, ni ada halal ke, ubat acik ada halal tak? Boleh tengok, kita pun akan terus bagi maklumat
Kalau tak ada logo, kita akan bagi CJ halal tu. Itu sebab kita pun ada sediakan file untuk CJ halal untuk produk-produk yang berada di Faham. farmasi lah. Faham. Baik, anak saya sendiri berumur 6 tahun pun memang sejak dia berumur 4 tahun lagi, memang saya dah menekankan dekat dia, kalau adik nak beli barang, tengok dulu ada logo halal. So kita ajar dia logo berbentuk bulat apa semua tu. So kalau kata dia nak beli pun saya akan tanya, ada logo halal? So dia akan tengok lah. Sebab kita nak bagi awareness kan dekat dia daripada kecil lagi sebenarnya. So baguslah bila kita dengar rupanya pengguna Muslim terutamanya dah mula ada kesedaran betapa pentingnya untuk memilih produk yang mempunyai pensijilan halal. Jadi sebagai pengguna, kita semakin sedar tentang kepentingan memilih produk makanan yang halal kan. Dan tentang farmaseutical pun ada terangkan tadi. Cumanya persoalannya di sini, adakah pengguna diberikan kesedaran yang mencukupi tentang penggunaan ubat-ubatan? Apa usaha yang telah diambil oleh pihak farmasi sendiri untuk memastikan bahawa masyarakat memahami kepentingan memilih farmaseutical yang memenuhi syariah? Okey, peranan ahli farmasi dalam memupuk kesedaran pengguna untuk memilih farmaseutical halal, salah satunya kalau macam badan kerajaan ataupun badan swasta, kami bergabung untuk program Kenali Ubat Anda. Kalau Puan Siti pernah dengar lah. Program Kenali Ubat Anda ni actually dia ada terbitkan satu buku yang mana info mengenai ubat-ubatannya ada di situ. So cara pengambilan ubat semua macam mana dari segi halal. Macam tu juga kita pun ada pergi ceramah ke sekolah-sekolah, kita buat ceramah di mana program-program yang mana membicarakan pasal pharmaceutical halal ni pun ada juga. Dan masa yang sama actually Jabatan Kemajuan Islam Malaysia juga memainkan peranan yang sama dalam media sosial. Mereka memupuk kesedaran melalui media sosial, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya lah. Baik, Masya Allah. Maksudnya di sini farmasi Alpro Sungai Besar turut mengambil peranan memberi kesedaran di kalangan komuniti ya Puan? Betul Puan. Kita pun giat aktif ceramah di sekolah-sekolah sekitar Sungai Besar dan Sabak Bernam lah. Baik. Okay, terbaik. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung program edukasi kita pada hari ini. Saya berharap semoga perbincangan mengenai farmaseutical halal telah memberikan pencerahan dan juga kefahaman yang lebih mendalam kepada kita semua. Isu halal dalam bidang perubatan bukan hanya soal tentang kepatuhan syariah tetapi juga tentang menjaga kesihatan dengan penuh tanggungjawab dan juga kesedaran. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panel kita Puan Nur Najihah atas ilmu dan juga pandangan yang sangat bermanfaat. Okey, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan dapat meningkatkan lagi kesedaran kita terhadap kepentingan produk farmaseutical halal. Dengan itu saya akhiri slot ini dengan ucapan terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.